السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 6 surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Bahan bakar neraka itu ialah manusia dan batu-batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 132 surah Taha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Maksudnya, dan suruhlah keluarga kamu sembahyang dan banyak-banyaklah bersabar di atasnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat-ayat yang kita baca ni dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menyuruh kita ni jaga diri dan jaga keluarga. Dan asas kepada jaga diri dan jaga keluarga itu ialah melazimkan diri dengan sembahyang. Kalau kita ibu bapa tidak sembahyang, macam mana kita nak harap anak sembahyang? Kalau kita ibu bapa sembahyang tapi anak-anak dibiarkan tidak sembahyang, tak ada kesudahannya juga. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita supaya kita jaga diri kita. Jaga dalam maksud kata buat apa yang Tuhan suruh dan jangan teringin nak buat benda yang Tuhan larang. Dan jaga juga membawa maksud kita memastikan semua ahli keluarga kita sembahyang. Kalau sembahyang itu Nabi SAW kata dia menjadi pembeza di antara Islam dengan kafir. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salat. Beza orang Islam dengan orang kafir ialah apabila tinggal sembahyang. Tinggal semayang jadi tak ada beza. Bila kita semayang, itulah beza kita dengan orang bukan Islam. Dalam soal nak semayang ini, Allah Subhanahu wa taala kata wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh keluarga kamu semayang. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah di atasnya. Kita nak latih anak kita semayang jenuh sabar. Dan kita ajak dia semayang, kita nak pastikan dia bila masuk waktu automatik dia semayang. Cukup susah. Maka melatih satu benda yang susah nak lekat ni perlu kepada kesabaran yang tinggi. Dan kita tidak ada sebab yang kuat untuk nak marah anak kita bila dia tak semayang. Kerana bila kita kenang balik diri kita pun ambil masa nak boleh nak lekat semayang 5 waktu. Kalau anak kita lah ni umur 10 tahun, anak kita umur 12 tahun, anak kita umur 15 tahun, kita duk sakit kepala, duk susah hati kerana dia ni tak mau lekat dengan amalan semayang.
Dia semayang bila disuruh aja. Bila tak suruh tak semayang. Kita rasa sakit kepala bila fikir anak macam ni, kita kena ingat kita ni umur berapa yang tak gaduh suruh kita semayang 5 waktu. Maknanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kata wastabir 'alaiha, dah hendaklah kamu sabar di atas nak perintah orang suruh semayang ni, kita faham sendiri. Nak jadikan amalan semayang tu melekat dalam diri kita dulu pun susah, macam itulah susahnya kita nak jadikan amalan semayang ni lekat dalam diri anak-anak kita. Maka barang siapa yang ada anak, yang anak-anak dia ni cukup jaga semayang, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan memastikan anak jadi anak-anak yang baik ni tidak cukup dengan sekadar pastikan mereka semayang. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, akhadhal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamari sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah irmi biha amma alimta anna la na'kulu sadaqah atau kama qala muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia satu hari waktu dia ada di rumah Nabi, tiba-tiba cucu Nabi Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Hasan yang masih kecil ni, cucu Nabi hak masih kecil ni, merangkak di tepi pintu. Dia ambil buah kurma yang duk sandak tepi pintu. Dia ambil, dia nyabur dalam mulut dia. Nabi SAW bila nampak benda ni, dia terus pergi dekat cucu dia, Sayyidina Hasan ni. Nabi cekah mulut cucu dia. Nabi kata, kah. Maksud dia suruh luah balik. Kalau kita kata khiyah, Arab dia kata kah, maksud suruh luah balik buah kurma hak cucu dia ambil ni. Buah kurma tu buah kurma zakat. Orang buat mai rumah Nabi, maka Nabi suruh letak tepi pintu. Sementara Nabi nak bawa buah kurma tu pergi bagi ke orang yang layak ambil benda zakat ni. Nabi sandak tepi pintu. Tiba-tiba cucu hak kecil ni pergi petik ambil buah kurma tu buah dalam mulut. Nabi nampak benda tu, Nabi cekah mulut dia. Nabi suruh dia luah balik. Nabi korek ambil buah kurma hak ada dalam mulut ni. Nabi kata irmi biha, buang buah ni, buang daripada mulut kamu. Dia kata ketahuilah sesungguhnya kita, maksudnya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib ini, sesungguhnya kita anna la na'kulu sadaqah. Kita tak boleh makan barang sedekah, barang zakat, tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari situ dapat kita faham bahawa nak jadikan anak-anak ni anak-anak yang baik, yang pertama nak kena latih mereka semayang. Yang kedua, nak bagi mereka kenal hak mana benda boleh, hak mana benda tak boleh, hak mana halal, hak mana haram, hak mana baik, hak mana buruk. Bahkan lebih daripada tu, kena pastikan anak-anak kita tidak makan benda-benda yang tak boleh mereka makan. Benda yang bukan hak mereka tak boleh makan. Kalau kita tidak pelihara benda-benda macam ni, kita tidak akan dapat anak yang baik-baik. Bahkan dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hafs Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kuntu ghulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik
fama zalat tilka ta'mati ba'du atau kama qala muttafaqun alaih. Umar bin Abi Salamah, yakni anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan satu pengalaman dia sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pak tiri dia. Kita semua tahu Abu Salamah ni sahabat Nabi. Bila Abu Salamah mati, isteri dia Ummu Salamah pergi jumpa Nabi. Isteri dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, habislah aku kerana Abu Salamah suami aku sudah mati. Aku tak ada lagi dah tempat nak bergantung selepas ni. Nabi SAW bila dengar Ummu Salamah kata macam tu, Nabi kata ke dia, Nabi kata, sabarlah, kerana tak lama Allah akan gantikan kepada kamu satu orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan apabila Ummu Salamah habis aidah wafat suami dia, Nabi masuk meminang dia. Ummu Salamah masa kahwin dengan Nabi SAW, dia ada dah anak. Di antara anak dia ialah Umar bin Abi Salamah. Nabi SAW masa anak Ummu Salamah, masa Umar anak tiri dia ni kecil, Nabi ambil buah atas reba Nabi. Nabi ni penyayang. Dia dengan anak, dengan cucu, dengan budak-budak, dia tak boleh. Dia sangat penyayang. Nabi SAW ambil anak tiri dia ni, Umar bin Abi Salamah ni, Nabi ambil buah atas reba dia. Kebetulan pada masa tu anak tiri dia ni, Umar bin Abi Salamah ni, duk pegang satu piring, satu sahifah, satu piring yang dalam sahifah tu ada makanan. Dia duk pegang piring tu. Jadi jari dia duk main makanan dalam piring tu. Nabi kata dekat dia, Nabi kata, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi kata ke budak kecil ni, anak tiri dia hak kecil ni, Nabi kata dekat dia, ya ghulam, wahai budak kecil, sammillah, kalau nak makan mulakan dengan bismillah. Wa kul biyaminik, Nabi kata kalau nak makan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, Nabi kata kalau nak makan ambil hak ada depan kita dulu. Kata Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi ni, dia kata, fama zalat tilka ta'mati ba'du. Dia kata, selepas daripada Nabi ajak aku sekali tu, aku tak pernah langgar apa yang Nabi suruh aku. Nabi ajak aku sekali tu, maka selepas daripada tu tidak pernah aku makan melainkan aku bismillah dulu. Tidak pernah aku makan melainkan aku guna tangan kanan aku. Dan tidak akan aku makan makanan yang jauh daripada aku melainkan aku ambil yang depan, yang dekat dengan aku dulu. Sekali Nabi ajak aku, sampai aku mati, aku amalkan apa yang Nabi ajak aku. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa untuk nak jadikan anak kita anak yang baik-baik, didikkan adab daripada kecil kena bagi. Didikkan adab daripada kecil kena bagi. Tuan-tuan, kita dah tengok depan mata kita macam mana rosaknya budak-budak, sebahagian kecil daripada budak-budak hari ini, macam mana rosaknya. Mereka mungkin adalah anak-anak yang tidak melalui apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Yang pertama, mereka ni mungkin tidak ada ibu bapa yang memelihara diri daripada neraka. Budak-budak ni, budak-budak rosak ni mungkin, besar kemungkinan mak pak dia pun jenis tak peduli ke agama. Yang kedua, budak-budak yang jadi rosak ni besar kemungkinan tidak pernah disuruh semayang oleh ibu bapa dia. Budak-budak yang kita tengok rosak ni besar kemungkinan tidak pernah diasuh dengan asuhan adab oleh ibu bapa dia. Di samping ada juga anak-anak yang sudah pun diasuh tetapi masih lagi tidak boleh jadi elok. Itu luar daripada bidang kemampuan ibu bapa yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis dia, maka hendaklah kita ambil dan jadikan pengajaran. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang tak mau hidup bahagia, tak ada. Tidak ada satu orang manusia dalam dunia ni yang waras fikiran, yang tak mau hidup bahagia. Tidak ada. Cuma masalahnya ialah manusia dalam nak mencari kebahagiaan ni, dia duk gagau, dia pegang tak kena, begitu. Banyak kali kita sebut benda ni, ada orang dia nak bahagia, tapi dia duk ingat dia boleh bahagia dengan duit ringgit, maka halal haram dia tolak pergi ke tepi, dia cari duit banyak-banyak. Ternyata setelah dia ada banyak duit, dia tidak bahagia. Ada orang nak kepada kebahagiaan, dia tak tahu apa cara dia nak boleh dapat kebahagiaan ni. Duit ada tapi tak bahagia. Oh, dia kata dia ni mungkin kurang dari segi ilmu. Maka dia mengaji, dia belajar sampai dapat PhD, sampai jadi profesor. Ternyata tidak bahagia. Macam-macam orang, macam-macam cara dalam nak cari kebahagiaan. Tetapi manusia biasanya gagal dia dalam nak mencari kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran, dia kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah hati kamu tenang. Hati tenang bahagia. Allah Subhanahu wa taala kata ala bi zikrillah. Ketahuilah dengan ingat Allah tatma'innul qulub. Hati kamu tenang. Bila hati tenang, maknanya kita bahagia. Dan tidak ada cara lain untuk dapat tenang hati melainkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan kita orang yang berpegang dengan agama. Kalau kita pegang agama, kita dekat dengan Allah. Allah anugerahkan kepada kita as-sakinah. Allah bagi dekat kita ketenangan. Ketenangan itu adalah kunci kepada kebahagiaan manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala nak bagi sangat kebahagiaan yang kita cari. Cuma Allah nak kita cari kena cara dia. Kena cara kita dapat apa yang kita cari. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita memilih untuk guna kitab Bahrul Mazi jilid 9. Bahrul Mazi jilid 9. Iaitu sambungan kepada bab nikah, bab kahwin. Jilid 9 adalah jilid yang bermula dengan bab talak dan li'an, bab cerai dan juga perceraian yang berlaku kerana li'an. Tuan-tuan buka muka surat 2, dia start dengan satu hadis yang sering digunakan oleh Syekh Idris Al-Marbawi sebagai mukadimah tiap-tiap bab dia, tiap-tiap jilid dia. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha atau kama qala. Maksud dia Allah Subhanahu wa taala akan menjernihkan, akan menceriakan wajah seseorang manusia. Yang manusia itu sami'a maqalati, dia mendengar hadis-hadis Nabi. Tuhan janji di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana-mana manusia yang jadikan kebiasaan dia dengar hadis Nabi, dia suka dengar orang baca hadis Nabi, kemudian fawa'aha, kemudian dia mengamalkan hadis hak dia dengar tu. Dia menghafal hadis yang dia dengar tu. Fa'addaha kama sami'aha, dan dia mengamalkan seperti mana yang dia dengar. Barang siapa yang suka dengar hadis Nabi, kemudian dia cuba ingat hadis yang dia dengar tu, kemudian dia amalkan hadis yang dia dengar tu, Allah Subhanahu wa taala janji di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bagi dekat dia wajah yang jernih, terang benderang dengan nur keimanan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan Bahrul Mazi ini adalah kitab adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata dia, bismillahirrahmanirrahim, abwabut talaq wal li'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula sekalian bab cerai dan juga li'an, maka ini tempatnya. Nah, ini dia nak cerita kepada kita tentang cerai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat kajian, pergi ke jabatan-jabatan agama yang ada di seluruh Malaysia, hampir ke semua jabatan agama merekodkan kes perceraian yang tinggi. Daftar nikah dengan daftar cerai sama-sama tinggi. Dan ini menunjukkan bahawa cerai ni, rumah tangga jadi punah ganas, pecah belah, adalah menjadi satu fenomena biasa hari ini. Hanya semata-mata kerana sedikit krisis ikatan rumah tangga yang dah pun diikat selama 20 tahun boleh terongkai. Hanya kerana satu perasaan cemburu, ikatan rumah tangga yang dah diikat 30 tahun, menikah umur 25, 30 tahun kemudian umur 55 mampu bercerai lagi, semata-mata kerana cemburu isteri yang sudah berumur 55 tahun berlaku dalam masyarakat kita. Perceraian adalah satu benda yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang bercerai. Abghadul halali ila Allah at-talaq. Dia kata benda yang Allah Subhanahu wa taala sangat murka tetapi dia halal ialah talak. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, satu anak Adam bercerai bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala kerana murkanya Allah pada orang yang bercerai ini. Pada malam ni kita nak tengok tajuk tentang cerai ataupun talak ini. Kata dia, bermula sekalian bab cerai dan li'an itu, inilah tempatnya. Semuanya hadis diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talak maksudnya cerai, dia kata. Dalam bahasa Arab dia sebut talak. Talak itu maksudnya cerai dalam bahasa Melayu. Maka kalimah ini di dalam ilmu saraf dipecahkan daripada al-itlaq, artinya melepaskan dan meninggalkan. Perkataan talak itu daripada perkataan itlaq, maksudnya melepaskan. Daripada jadi isteri, dilepaskan dia, tak jadi isteri dah. Maka itu maksud talak. Sebetulnya pula orang-orang nikah itu bukankah mulanya disimpulkan dan diikat dengan satu akad, yakni dengan perkataan yang muktabar pada syarak, supaya jadi seorang perempuan yang dia akadnya itu halal baginya kemudian daripada sempurna akad itu. Tuan-tuan, akad ataupun bahasa Arabnya akdun. Akdun makna dia simpul. Bila kita kata akidah, akidah tu maksudnya simpulan kepercayaan dalam hati kita. Bila kata kita ni satu orang yang mempunyai akidah, maksudnya kita mempunyai satu simpulan kepercayaan. Kepercayaan yang disimpul mati, tak siapa mai kata apa, kita tetap mengatakan Allah ada. Tak siapa mai kata apa, kita tetap kata malaikat dalam kubur ada, malaikat muka dan nakir. Tak siapa mai kata apa, kita tetap meyakini adanya malaikat raqib dan atid. Kita yakin dengan sepenuhnya itu, dia panggil akidah. Dia panggil satu simpulan yang kuat. Akad maksudnya kita akad nikah. Kita buat satu akad, satu simpulan di antara kita dengan satu perempuan. Kita simpul jadi suami isteri, jadi satu keluarga. Itu asal perkataan akad. Itu sebab kita tak boleh kata angkat. Kan ramai orang dia kata majlis angkat nikah. Pasal itu dia jadi tak kejap. Pasal dia tak kata akad, dia kata angkat. Angkat boleh jatuh. Kalau akad dia simpul kemas. Begitu. Baik. Dia kata supaya jadi perempuan yang diakadkan itu halal bagi suami dia.
kemudian daripada sempurna akad itu. Akad itu, perkataan itu menyebabkan halal hubungan laki-laki perempuan. Begitu. Maka sebagaimana mulanya disimpui dan diikat dengan hukum Allah, begitu jugalah Allah Ta'ala telah meletakkan hukum yang mengorak dan merombak barang yang tersimpul itu. Manakala sudah tiada suka di hati berkekalan dengan perempuan yang disimpul dan diikatnya dahulu. Itu dia. Kita nak kahwin dengan dia, kita ikat elok-elok. Kalau kita nak cerai dia, kita kena rongkai elok-elok. Macam setengah orang, bila dia nak bagi anak dia jadi isteri kepada satu orang, dia habakkan budak jantan ni lah. Dia kata, ni anak saya, ini amanah yang saya bagi dekat kamu. Kamu terima dia elok-elok daripada aku. Kalau apa-apa jadi, kamu tak suka ke dia, kamu pulangkan dia balik elok-elok kepada aku. Dia kata begitu. Pasal apa? Pasal ini adalah adab. Bukan adab Melayu, tetapi adab Islam. Islam mau begitu. Nak menikah, buat akad elok-elok. Kalau nak cerai, lafazkan cerai elok-elok. Begitu. Supaya bercerai-berai pula selepas itu. Bagi confirm betul-betul kata dia cerai. Tak mau pergi duk buat gantung tak bertali. Tuan-tuan biasa dengar orang sebut gantung tak bertali. Itu bukan cerai cara elok. Agama tak suka perbuatan yang macam tu. Dia nak dera perempuan tu, dia kata aku tak mau cerai kamu, tapi aku buat tak peduli dekat kamu. Dia gantung isteri dia, gantung tak bertali. Ini perbuatan zalim yang tidak direstui oleh agama. Begitu. Dengan sebab itu dinamakan dia talak, yakni cerai-berai, lepas. Begitu. Dan yang akan datang ini menyatakan beberapa babnya dan beberapa cawangannya dan beberapa masalahnya. Ni dia nak cerita yang kata cerai, yang kata talak ni macam-macam jenis tu ada. Begitu. Bab yang pertama, dia kata bab ma jaa fi talaqis sunnah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan talak secara diharuskan oleh syarak. Dia ada talak yang tak boleh, yang haram. Tapi kalau buat, jatuh talak, tapi berdosa. Ada talak yang kita buat, Tuhan marah. Tuhan marah pasal kita ceraikan isteri. Tuhan marah. Tetapi perbuatan tu kalau dibuat dengan elok, harus pada agama. Maksudnya dibenarkan oleh agama. Begitu. Ketahuilah saudaraku, satu daripada bahagian talak itu ialah talak yang haram. Dia kata. Iaitu memberi talak kepada isteri yang tiada bunting di dalam masa haid dengan ketiadaan redanya. Haram. Isteri dalam keadaan haid, suami cerai dia. Perbuatan suami menceraikan isteri dalam keadaan isteri sedang haid, haram. Maksudnya berdosa suami yang cerai isteri dalam isteri keadaan begitu. Tetapi talak jatuh. Bukan kata talak tak jatuh, talak jatuh. Tetapi perbuatan dia menceraikan isteri ketika isteri di dalam haid itu, perbuatan itu haram, maka dia berdosa. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Yunus bin Jubair radhiyallahu anhu qala sa'altu ibn Umar an rajulin talaqa imra'atahu wa hiya haid. Yakni telah diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Yunus bin Jubair. Katanya telah aku tanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi iparnya, yakni saudara kepada isterinya, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia ni sahabat Nabi, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab. Dia ni, selain daripada dia ni sahabat Nabi, dia juga ipar Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan saudara dia, Hafsah nama. Nabi kahwin dengan saudara dia. Dan tanya dia daripada hukum masalah seorang laki-laki yang telah memberi talak kepada isterinya padahal isterinya di dalam haid. Satu orang tabi'in, dia tanya kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab.
tanya tentang kes satu orang laki-laki dia cerai isteri dia sedangkan isteri dia di dalam haid. Begitu. Maka apa hukum perbuatan itu? Apabila didengar oleh sahabat Nabi SAW pertanyaan itu, maka disahutnya. Faqala hal ta'rifu Abdullah ibn Umar fa innahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Maka kata dia, tidakkah engkau tahu akan aku yang bernama Abdullah bin Umar? Maka bahawasanya telah ditalaknya isterinya padahal isterinya itu di dalam haid. Dan berlaku Abdullah bin Umar memberi talak kepada isterinya ialah di dalam masa hayat Nabi SAW. Maka boleh aku beri dengar kepadamu akan fatwa Nabi SAW tak kala didengarnya aku bagi talak kepada isteri dalam hal yang demikian itu. Tuan faham cerita dia? Dia ni tabi'in, dia tak pernah jumpa Nabi. Dia pergi jumpa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar ni sahabat Nabi. Dia pergi jumpa Abdullah, anak Sayyidina Umar. Dia nak tanya Abdullah ni apa hukum kalau sekiranya satu orang suami cerai bini dia sedangkan bini dia dalam haid. Tiba-tiba Abdullah bin Umar yang kena tanya ni, dia kata apa? Dia kata sebenarnya aku biasa buat benda ni. Dia kata aku sendiri biasa cerai isteri aku sedangkan isteri aku dalam haid. Dia kata aku biasa buat. Dia kata dan aku buat benda ni masa tu Nabi hidup lagi. Dia kata Nabi masih hidup masa aku cerai isteri aku yang dalam haid ni. Masa tu Nabi hidup lagi. Dia kata pada mulanya sudahlah isteriku telah aku talakkan dia di dalam haid. Maka sudahlah hal itu dapat tahu kepada bapakku iaitu Umar Al-Khattab. Bila didengarnya aku menceraikan isteri aku sedangkan isteri aku di dalam haid, maka dia pun datang pada hatinya hendak tahu orang bagi talak kepada isteri di dalam haid itu. Maka dia pergi kepada Nabi SAW dan bertanya. Itu dia. Anak Sayyidina Umar cerai bini dia ketika bini dia sedang datang haid. Bila dia cerai bini dia, dia pergi abang bapak dia. Dia kata, bapak, saya dah cerai dah isteri saya. Saya cerai dia sedang dia dalam haid. Sayyidina Umar bila dengar benda tu, dia pun tak tahu apa hukum dia. Maka dia pun terus pergi jumpa Nabi. Tuan nampak masa tu beruntung orang yang hidup zaman Nabi ni. Masalah apa pun pergi tanya Nabi. Nabi selesai lala tu juga. Senang. Kita lah ni kalau ada masalah susah. Ada masalah tanya ustaz ni kata lu ni, tanya ustaz ni kata lu ni, tanya ustaz ni kata lu ni. Lalu kita penin. Lalu kita kata aku buat lagu macam mana aku duk ingat tu dah. Payah dia kata tanya ustaz 3 orang 3 jawapan tu ada. Pasal apa jadi lagu ni? Pasal tak ikut kaedah. Kaedahnya Tuhan kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bercanggah pendapat, selisih faham, tak setuju dalam satu-satu benda, maka rujuk kepada Allah dan Rasul. Rujuk Quran dan hadis. Tapi bila tanya, tak semua orang dia nak jawab masalah ni dia bersandar kepada Quran dan hadis. Ada yang dia nak jawab ni dia kata alah ni orang duk buat lama. Hak ni ada jadi belaka. Padahal Quran, padahal hadis dah bagi terang-terang dah jawapan kepada masalah tu. Tapi tak mau tengok ke situ. Dia nak tengok lain daripada dua benda ni. Maka dengan kerana tu, jadi 3-4 macam jawapan tu ada. Ni masalah dia. Zaman Nabi SAW dulu timbul masalah, rujuk kepada Nabi. Rujuk kepada Nabi macam rujuk kepada Allah lah. Sebab Nabi jawab tu semua Allah suruh dia jawab. Nabi tidak jawab ikut hawa nafsu dia. Maka anak Sayyidina Umar ni dia sudah cerai isteri dia sedangkan isteri dia sedang datang haid. Bila dia cerai dia pergi habaq tapak dia dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar bila dengar dia pun tak tahu nak kata macam mana. Dia kata nanti Sat aku kena tanya Nabi. Nabi nanti boleh bagi jawapan tentang benda ni. Begitu. Dia kata fasa'ala Umarun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'amarahu an yuraji'aha. Maka bertanyalah bapakku yakni Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa hukum orang yang menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam haid? Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi, terus tanya Nabi. Iaitu Abdullah, anak aku, kata Sayyidina Umar, telah pun memperbuat yang demikian itu. Dia kata, anak aku, Abdullah bin Umar, anak aku, dia cerai bini dia, sedangkan bini dia dalam haid. Macam mana cerita ni? Sah ke tak sah ke perceraian dia tu? Dia pergi tanya Nabi. Bila didengar oleh Nabi SAW yang demikian, maka datanglah murkanya. Nabi marah. Nabi marahlah bila main-main abang kata bercerai ni, muka Nabi nampak marah. Serta disuruhnya akan dia bahawa rojok dia akan isterinya dengan nikah dahulu. Nabi SAW kata kat Sayyidina Umar, dia kata hampir balik, habang dekat anak hang, suruh dia rojok balik. Nabi kata macam tu. Dalam keadaan murka, dalam keadaan tak suka dengar berita tu, Nabi kata kat Sayyidina Umar, pergi balik, bagi tahu dekat anak hang, suruh dia rojok balik isteri dia yang dia cerai ni. Nabi kata macam tu. Qala qultu fayu'taddu bitilkal taliqah. Qala fama ara'aita in ajaza wastahmaq. Maka kata Yunus bin Jubair, bila aku dengar perkataan Abdullah bin Umar yang demikian, maka berkatalah aku, Yunus ni yang tanya anak Sayyidina Umar ni. Bila anak Sayyidina Umar kata, aku sendiri pun pernah jadi macam tu, aku cerai bini aku sedang bini aku datang haid. Bila pak aku pergi tanya Nabi, Nabi kata suruh aku rujuk balik kat bini aku. Bila Abdullah bin Umar cerita dekat orang yang mai tanya dia ni, maka Yunus yang tanya dia ni kata, maka adakah dibilangkan dengan itu talak di dalam haid itu, ya benar Umar? Dia kata habis itu macam mana talak jatuh pada akak? Dia cerai bini dia dalam haid. Bila pergi habang kat Nabi, Nabi kata rojok balik. Jadi dia ni kata bila dah Nabi suruh rojok balik, talak jatuh pada akak. Macam tu. Maka jawab dia, apalah mau lagi? Adakah tidak jatuh talaknya itu? Cubalah khabar kepada aku jika lemah dia daripada menyempurnakan kewajipannya dan jadi bodoh dan jahil dengan sebab terkerjakan kerja bodoh itu. Adakah diuzurkan dia? Tentulah tidak diterima uzurnya, bahkan jatuh talaknya itu dan jadi haram memperbuat yang demikian itu. Dia kata mau tak jatuh? Jatuhlah. Kalau tidak Nabi tak suruh rojok lah. Rojok ni timbul apabila talak dah jatuh. Kalau talak tak jatuh nak rojok apa nama? Dia kata bodoh betul hang ni. Dia taklah kata lagu tu. Maksud tadi ni yang kata bodoh jahil tu bukan dia kata kat kawan hak tanya tu bodoh. Maksudnya dia kata gini, lafaz talak ni tak boleh main-main. Kalau satu orang ucap talak kepada isteri dia dalam keadaan dia jahil, dia tak tahu kata ucapan itu jadi sungguh, dia tak tahu, maka dia ucap tu dalam keadaan jahil. Jahil pun talak jatuh juga. Dia nak abang yang tu. Untuk ingatlah, dia ada 3 benda tak boleh main-main. Kalau main-main pun jadi sungguh, kalau sungguh-sungguh pun jadi sungguh, Nabi kata. Yang pertama, nikah. Tak boleh. Kalau main-main pun jadi sungguh, kalau sungguh-sungguh pun sungguh. Kan? Kita ada anak dara, orang main rumah kita. Anak dara kita buat keluar ayak main jamu, kawan hak main ni biji mata lagu ni yang duk tengok. Kita kata ada, kata-kata, dulu tengok anak dara kita. Dia pun minta mohon. Kenal ke kat anak aku? Tanya. Dia kata lawa je, dia kata. Yang pak ni pergi kata, dia kata kalau mau, dia kata aku bagi nikah hang dengan dia. Dia pergi kata lepas tu. Kebetulan ada 2 orang saksi duduk sebelah dengar ucapan bapak ni. Kalau hang aku bagi nikah hang dengan dia. 2 orang saksi dengar. Sah akad itu. Lepas minum ayak, dia jom balik. Saya ikut dia balik. Ayak jom meleleh kita tengok. Pasal apa? Nikah tadi ni sudah jadi. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Berlakon drama misalnya. Berlakon drama, berlakon menikah dengan satu perempuan. Perempuan tu, hak akad nikah kita, pak dia betul. Pak dengan anak dua-dua berlakon drama. Pak berlakon jadi pak, anak berlakon jadi anak. Dan sebenarnya pak dengan anak ni, pak dengan anak betul. Kita ni pergi jadi pelakon, berlakon kata kahwin dengan anak dia. Pak dia buat akad.
sah nikah itu. Nikah tak boleh main-main. Yang kedua, talak. Tak boleh main-main. Talak tidak boleh main-main. Kalau sekiranya dia kata kat bini dia, aku cerai hang, dia kata. Dia kata tidak dengan niat nak talak isteri dia, tapi dia guna lafaz yang sarih, lafaz yang terang. Aku cerai hang, dia kata. Aku talak hang. Jatuh talak itu. Dan yang ketiga, tidak boleh main-main lafaz yang boleh membawa kepada murtad. Tak boleh main-main. Tidak sebut saja sebut. Dia kata, aku ni tak tahu berapa lemah dengan Islam. Dia kata lagu tu. Ataupun dia kata, aku suka ke agama apa dan sebagainya. Dia kata lagu tu dengan tujuan saja kata nak main-main. Maka jadi murtad. Tiga benda ni tidak boleh main-main. Nabi kata kalau main-main pun jadi sungguh, kalau sungguh-sungguh pun sungguh. Begitu. Ini cerita yang kita duk baca ni cerita tentang anak Sayyidina Umar yang juga sahabat Nabi yang cukup hebat. Dia cerai isteri dia sedangkan isteri dia dalam haid. Bila dia beritahu pak dia pergi tanya Nabi. Nabi marah. Nabi kata rujuk balik isteri dia. Bila kata rujuk balik maksudnya cerai dah jadi dah. Talak dah berlaku dah. Dengan kerana tu Nabi suruh rujuk. Kemudian kata Abdullah bin Umar ni, dia kata benda ni tak boleh main-main. Kalau sekiranya kamu sebut dalam keadaan kamu jahil, kamu tak tahu, kamu pergi sebut pun talak jatuh juga. Dia kata tidak boleh main-main. Dan tidak boleh kata walaupun secara kita jahil dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan kita duk pesan banyak kali dah. Kita duk pesan ni banyak kali dah. Cerita hak sudah muktamad dalam Quran tak sah duk bahas. Ni dalam seminggu ni duk bahas pasal hukum hudud. Kita duk pesan banyak kali dah. Hukum hudud ni hukum Tuhan punya. Bukan hukum manusia punya. Bukan hukum mana-mana parti punya. Ini hukum Tuhan punya. Oleh kerana dia hukum Tuhan punya, kita tak boleh bercakap. Yang cakap kita tu boleh membawa maksud kata kita nak hina hukum Tuhan. Tak boleh. Kalau kita cakap, kita menanggung akibat dia. Kita takut tuan-tuan bila tengok duk keluar dalam surah Abang ni seolah-olah tidak ada kawalan. Siapa nak ulah, siapa nak kata, siapa nak hina, siapa nak cerca ikut suka dia. Dia tak tahu setiap ucapan yang terlucut keluar di mulut dia tu Allah Subhanahu Wa Taala akan minta dia bertanggungjawab pada dia. Kita pesan lagi sekali benda ni sebab benda ni boleh merosakkan agama kita. Jadi jalan selamatnya ialah kalau tak tahu tak sahulah. Jalan selamat kalau kita tak faham, kalau kita tak erti, kalau kita tak tahu tak sahulah. Minta penjelasan. Itu yang cantik. Kalau kita tak faham, minta penjelasan. Cari orang yang faham, minta penjelasan. Ni apa benda ni? Saya tak faham ni. Minta penjelasan. Jangan ulah. Kalau sekiranya kita ulah, yang ulasan itu membawa maksud kita menghina hukum Tuhan, kita cari pasal tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini isu yang bahaya. Ini isu yang bahaya. Orang yang tak reti jangan pergi ulah. Yang ulasan itu boleh merosakkan diri dia. Baik, kata At-Tirmizi bermula hadis Yunus bin Jubair daripada Ibni Umar itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Satu lagi hadis yang menunjukkan atas tegah menceraikan isteri di dalam haid ialah hadis yang tersebut di dalam riwayat At-Tirmizi oleh pengarangnya iaitu Abu Isa At-Tirmizi. Kata dia an Salim an abihi annahu talaqa imra'atahu fil haid. Fasa'ala Umar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala murhu falyuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamilah. Diriwayatkan daripada Salim daripada bapa dia Abdullah bin Umar bahawasanya Abdullah telah mentalak dia akan isterinya di dalam haid. Ni anak Sayyidina Umar tadi. Dia mentalak akan dia mencerai isteri dia dalam keadaan isteri dia sedang datang haid. Maka didengar oleh ayahandanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu akan hal anaknya yang demikian. Maka bertanya Umar akan hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, anak endaku Abdullah telah menceraikan isterinya sedangkan isterinya berdarah haid. Apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian, lalu sabda Nabi,
suruh dia rujuk dengan isterinya semula. Kemudian nanti ia akan suci isterinya itu daripada haid. Kemudian didukhul di dalam suci, yakni kemudian daripada haid itu. Maka apabila haid pula kemudian daripada suci ini, maka janganlah dijima apabila hendak mentalakkannya, bahkan ikut sebagaimana suruh Nabi SAW, iaitu talakkan dia hal keadaannya suci atau hal keadaannya bunting hamil. Ini cara dalam agama. Satu orang suami kalau nak cerai isteri dia, nombor satu, dia tidak boleh cerai ketika isteri sedang datang haid. Tak boleh. Kalau dia cerai juga, dia berdosa, tapi talak jatuh. Yang kedua, kalau dia nak cerai isteri dia, tunggu sampai isteri dia habis haid. Bila isteri dia habis haid, jangan dia jima isteri dia. Jangan dia jima isteri dia. Habis haid, bila isteri dia suci, masa tu cerai. Kalau sekiranya dah habis haid, isteri dia suci, dia jima isteri dia, lepas jima tak boleh cerai. Kalau dia cerai juga, haram juga lagi sekali. Kerana apa? Kerana dibimbangi. Jima dia tadi menyebabkan isteri dia hamil. Maka kalau sekiranya isteri dia haid, dia tunggu sampai isteri dia suci. Dah isteri dia suci, dia jima isteri dia, lepas tu dia cerai. Juga haram. Berdosa juga dia. Talak jatuh juga. Sebaik-baiknya ialah masa haid tidak boleh cerai. Kemudian masa suci, jangan jima dia. Cerai terus. Begitu. Pasal apa? Pasal dia tak mau hamil dengan kerana jima tadi tu. Dia punya iddah nak boleh kahwin dengan orang lain pula 9 bulan lebih. Barulah dia boleh kahwin pula dengan orang lain. Iaitu iddah dia, iddah biwada'il hamli. Dia kata dengan melahirkan kandungan. Dia kena tunggu 9 bulan dalam keadaan suami tak ada. Kena tunggu 9 bulan. Selepas selesai beranak apa semua, baru nak boleh kahwin dengan orang lain. Kita menyebabkan iddah dia panjang, kita berdosa. Sama dengan kita cerai dia dalam tempoh haid, iddah dia jadi panjang. Dia kena tunggu sampai habis haid dia, kemudian suci. Suci itu baru sekali suci. Lepas tu haid pula, suci pula 2 kali suci. Lepas tu haid pula, suci pula 3 kali suci. Tunggu haid pula. Lepas haid tu, suci tu baru dia boleh kahwin. Itu mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita menyebabkan dia terpaksa tunggu satu tempoh iddah yang panjang untuk nak boleh dia kahwin dengan orang lain pula. Islam tak mau kita dera orang perempuan macam tu. Macam mana orang kata hukum Islam ni menindas dan menzalimi orang perempuan? Kalau dalam bab cerai pun dia punya jaga orang perempuan sampai macam ni, macam mana kita kata hukum Islam ni menindas orang perempuan? Orang yang kata ni dia tak faham. Dia tak faham. Maka orang yang tak faham perlu diminta penjelasan supaya penjelasan itu boleh memberi faham kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata talak isteri di dalam haid apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah ijma' umat atas haram talak akan orang yang haid yang tiada bunting dengan tiada redanya. Itu dia. Orang perempuan yang dalam haid, kalau suami dia cerai dia, haram. Haram dan berdosa. Tetapi talak jatuh. Macam tu. Maka jikalau ditalak oleh suami di dalam haidnya, maka berdosalah suami serta jatuh talaknya. Talak jatuh, tapi suami berdosa. Macam ni lah. Selalulah kita sebut benda ni. Macam orang duk confuse. Orang laki-laki pakai barang mas. Kan? Orang laki-laki pakai barang mas. Saya ada pergi satu kedai baru ni. Kedai jual jenis cincin-cincin apa semua ni. Budak jual tu pun dia tak kenal kita ustaz kita apa. Dia suruh kita beli cincin mas. Dia suruh kita beli cincin mas. Dia kata, abang. Dia panggil abang lah. Orang muda sikit lagi. Dia kata, abang. Ni, cincin ni bagus ni. Dia kata. Yang mana? Dia tunjuk cincin mas. Dia kata, tu mas tu. Dia kata, mas. Tapi boleh pakai semayang. Kemudian abang kat kita pula dah. Kata, mas boleh pakai semayang. Kita kata memanglah pakai mas boleh pakai semayang. Mas bukan menyebabkan batal semayang.
Tapi pakai meh orang lelaki-lelaki itu haram, kata dia. Dia duduk pening pula. Dia kata, tapi boleh pakai semayang. Mai kuliah baru mengaji, dia tahu. Dia tak mati bila lagu tu. Ingat lagu mana agama aku kan? Dia kata boleh. Memanglah pakai semayang, pakai meh. Orang lelaki-lelaki pakai cincin meh waktu semayang. Dia tak menyebabkan batal semayang. Tapi perbuatan dia pakai cincin meh itu haram, berdosa. Berdosa tu tak ada sangkut dengan semayang. Dia tak boleh faham. Dia kata tak mau tak apa. Aku betul lah. Kadang tuan-tuan jumpa orang tak faham ni letih kita. Kan kita nak perang dia tak boleh nak faham. Perang dia tak boleh nak faham, dia belah. Payah nak faham dia kata. Dia tu. Ini masalah dia. Baik. Jadi ni pun serupa lah. Kalau sekiranya dia cerai isteri dia dalam keadaan isteri datang haid, talak jatuh. Kalau dia tak pernah pakai lagi, talak tinggal 2. Dia tak pernah cerai isteri sebelum ni. Makna dia masih lagi ada 3 lagi talak. Dia ceraikan isteri dia kali pertama, isteri dalam keadaan haid. Talak jatuh dah. Perbuatan dia menceraikan isteri itu berdosa. Ini 2 benda yang tak sama. Dia kata, maka jikalau ditalak oleh suami di dalam haidnya itu, berdosa suami serta jatuh talak. Dan disuruh rujuk kerana hadis Ibnu Umar yang tersebut dalam masalah pertama pada juzuk ini. Dia kata, dan disuruh dia rujuk balik. Rujuk balik. Dia dah cerai dah isteri dia. Masa isteri dia datang haid, dia rujuk balik. Jadi suami isteri balik. Tapi dia kena ingat, dia dah pakai 1 talak. Rujuk balik. Jadi suami isteri balik. Tunggu sampai isteri dia habis haid, selesai semua, suci bersih. Lepas tu nak cerai-cerai. Cerai pula tu 2 talak jalan. Dah 2 dah dia pakai. Jadi itu pasal apa? Pasal Islam tak mau kita ceraikan isteri dalam keadaan isteri sedang datang haid. Dan yang kedua, dia suruh, Nabi suruh rujuk balik itu dengan tujuan supaya dalam tempoh tu dan fikir balik. Tadi ini marah tuan-tuan, 1001 macam boleh jadi masa marah ni. Masa marah ni 1001 benda boleh jadi. Dia boleh buat 1001 benda yang tak pernah terlintas di kepala kerana marah. Tapi lepas tu bila dia rujuk balik, jadi suami isteri balik, sementara nak tunggu isteri dia suci bersih daripada haid ni, masa tu panjang. Dia dah lah waras balik fikiran dia. Bila dia waras balik fikir-fikir, tak patut aku pergi cerai dia dulu. Mudah-mudahan lepas isteri habis haid, datang bersih dia balik, dia tak jadi lagi dah nak cerai isteri dia. Maka dengan kerana tu Nabi SAW perintah suruh suami yang mencerai isteri di dalam haid ni rujuk balik. Satu. Yang kedua, ini kalau tuan-tuan baca kupasan semasa. Orang perempuan bila masa dia datang haid ni, dia ada sikit stres. Dia masa masa dia period tu dia ada sikit stres. Yang kadang-kadang jadi punca berkelahi suami isteri. Jadi dengan kerana stres dia, kerana dia datang haid tu dia stres. Dengan kerana tu isteri suami sudah naik angin marah, suami sudah cerai dia. Saat lagi ni bila dia dah habis tempoh haid dia dah jadi elok balik dan sebagainya, suami pun tempoh masa tu fikir balik, tak patut cerai. Islam ni nak suruh rumah tangga ni jadi elok sampai macam tu sekali. Nak bagi time. Nanti sat dulu, jangan duk ucap, jangan duk lafaz, apa pun jangan lagi. Rest sat dulu. Kalau nampak tak boleh, sampai tengok muka pun tak boleh, ludah tu sampai kering rengkung. Dia punya marah sampai lagu tu. Sampai tak boleh tengok. Dia tengok muka aja dia ludah tu sampai kering kau. Kalau sampai macam tu, jangan cerai lagi. Hampa rehat sat. Bagi bini balik rumah mak dia sat, handuk seorang di rumah lu. Hari mula pergi kedai tom yam makan, hari kedua pergi kedai nasi kandang, hari ketiga rebus Maggi. Dia nak main seminggu kan. Dia kata karus juga, tak ada dia ni dia dah. Jadi panggil yang balik main. Dia kata hari tu lupa abang ah. Cantik. Jangan gopoh. Benda nak buat bagi elok lambat. Nak pelingkuk saya. Yang ni kita kena ingat. Nak buat bagi elok kadang-kadang ambil masa betul. Nak bagi elok. Nak pelingkuk, sehari semalam pelingkuk. Fikir bagi panjang. Maka Islam dia nak tekan benda-benda yang macam ni. Baik, dia kata dan telah syak dan telah syaz setengah daripada ahli zahir. Maka katanya tiada jatuh talak kerana bahawasanya tiada diizin syarak baginya padanya. Maka sudahlah serupa dia dengan talak orang yang bukan suaminya. Ahlu zahir ni depa dengan pendapat yang syaz.
syaz ni maksudnya pendapat yang pelik yang orang tak pakai. Ahli zahir ni mereka berpendapat kalau suami cerai isteri dalam keadaan isteri datang haid, sama macam orang yang bukan lelaki mai cerai perempuan yang bukan bini dia, tak ada apa-apa. Dia kata satu perempuan bukan bini kita pergi kat dia, aku cerai hang talak 3. Dia pun nanti terkejut, orang dengar semua pun nanti terkejut. Apa dia ni? Bukan bini kita yang kita pergi cerai dia, mai kok mana tak ada takut kau dia dengan kita ya pergi cerai kau nak dia jadi lagu tu. Dia jumpa orang perempuan, aku cerai hang. Jumpa orang perempuan, aku cerai hang. Jumpa orang perempuan. Tak ada apa. Kata-kata dia tu langsung tak menjejaskan dari segi hukum. Cuma orang kata gelong gitu aja. Tak ada pasal. Maka ahlul zahir, dia kata suami yang menceraikan isteri dalam keadaan isteri datang haid, perceraian itu tak valid. Sama macam orang lelaki-lelaki lain bercerai orang yang bukan bini dia. Dia kata tak ada apa-apa. Benda ni habis, orang tu aja. Dia kata pendapat itu ditolak. Tak boleh pakai. Baik, tengok bawah tu masalah. Talakkan isteri di dalam haid itu haram, apa dalilnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula dalil ulama yang mengatakan haram talak isteri di dalam haid itu ialah hadis Nabi yang menunjukkan atas suruh rajam. Dia kata, maka jikalau tiada jatuh talak itu, nescaya tiada ada rajam. Dia kata, kalau dah tak ada cerai, nak ada rajam macam mana? Sama macam kes tadi ni. Kalau tak ada nikah, nak pergi cerai lagu mana? Tak ada nikah, nak cerai macam mana? Ni sumbang mahram yang jadi isu. Sumbang mahram. Abang sudah jatuh cinta kat adik perempuan, adik kandung. Jatuh cinta. Sampai satu peringkat tak boleh pisah dah abang dengan adik perempuan ni. Dia sampai jadi macam laki bini dah. Dia saling cinta mencintai antara dua mereka ni. Abang ni dia punya sayang dekat adik perempuan dia, dan adik perempuan ni punya sayang kat dia ni, sampai mereka ni sampai ke peringkat jadi laki bini. Bila keluarga marah dan sebagainya, lari dua-dua beradik ni, abang dan adik ni lari pergi duduk di satu tempat yang siapa pun tak kenal mereka, pergi duduk sana beranak pinak anak sampai 3-4. Dulu keluar dalam surat bang saya simpan keratan tu sampai lah ni duk simpan lagi. Orang Perak, suami isteri ni apa nama, abang dengan adik perempuan ni dua-dua pun orang Perak. Kemudian dah keluarga semua marah sebab mereka jadi gini, mereka lari pergi duduk di Johor Bahru, dua-dua orang ni. Yang kemudiannya macam mana cerita tu pergi terbongkar benda ni. Akhirnya pihak berkuasa agama di Johor Bahru pegang, bawa masuk mahkamah, mahkamah memerintahkan supaya mereka ni difarakkan, dipisahkan. Kita tak boleh kata di fasah nikah sebab tak berlaku nikah. Abang dengan adik perempuan mana boleh menikah? Jadi menikah tak pernah berlaku. Bila tak pernah tu, walau dia buat akad, walau dia buat apa, nikah tu tak sah dalam agama. Bila tak ada nikah, mana boleh pasah? Jadi kes abang dengan adik perempuan ni bukan kes pasah nikah. Kes dia farak. Dia kata dipisahkan dua-dua orang ni. Tak boleh duduk sekali hampa dua orang ni. Seorang buang daerah di lain, seorang buat pergi di lain. Tak boleh duduk sekali. Pasal hampa ni tak boleh jadi suami isteri. Sampai kiamat tak boleh jadi suami isteri. Tuan-tuan, kita tak sedang. Benda ni berlaku banyak dalam masyarakat. Berlaku banyak. Yang terbongkar sikit sebanyak tu pun kita berasa banyak dah. Yang tak terbongkar berapa banyak tu ada. Satu benda yang tak terlintas pada akal manusia waras berlaku dalam masyarakat kita lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita dia. Jadi dia kata haram kalau sekiranya dia cerai isteri dia dalam keadaan haid itu. Dan sabit daripada hadis tadi, jikalau tiada jatuh talak, nescaya tiada ada rojok. Nabi tak akan suruh Abdullah bin Umar rojok balik ke isteri dia kalau talak tak jatuh. Maka jika dikata orang dikehendaki dengan rojok itu ialah rojok pada lurah, pada bahasa. Rojok pada bahasa maksud dia baliklah. Rojok, raja'ah dalam bahasa Arab, raja'ah. Raja'ah maksud baliklah. Raja'tu ilal bait, aku balik rumah. Itu dari segi bahasa balik. Maksud dia balik, tak lagi kita pakai baliklah. Tapi dia kata ni hak kita duk bercakap ni bukan cerita rojok dari segi bahasa. Ini rojok dari segi syarak. Dari segi syarak bila kata rojok bukan balik rumah. Maksudnya balik suami balik kepada isteri dalam satu ikatan rumah tangga. Itu maksud rojok.
Dia kata dan iaitu mengembalikan kepada hal yang pertama. Bukannya dikirakan tertalak satu. Nescaya kami jawab akan dia. Bermula perkataan demikian itu salah dia dengan dua jalan. Pertama, menanggungkan satu lafaz atas hakikat yang dibangsakan pada syarak, didahulukan tanggungnya atas hakikat lughawi. Maksud dia apa? Dia kata ni, hak kita duk bercakap lah ni soal syarak. Pasal apa pula pergi bawa amai rojong dari segi bahasa? Kita duk bercakap lah ni soal cerai, soal rojong, ini soal syarak. Jadi bila kita duk bercakap soal syarak, bila Nabi kata kepada Abdullah bin Umar, hang kena rojong balik, bukan maksud hang pergi balik rumah hang. Maksud dia hang kena rojong balik isteri hang. Jadikan dia isteri hang balik. Ini kita duk bercakap soal syarak. Dia kata bukan soal bahasa. Dia kata jangan duk bawa pergi kona ke sana, tak betul. Dia kata baik. Sebagaimana yang telah ditetapkan kaedahnya di dalam ilmu usul fiqh. Yang keduanya, bahawasanya Ibnu Umar itu telah menerangkan pada beberapa riwayat hadis seperti dalam riwayat Muslim, Tirmizi dan lainnya. Dikirakan atasnya talak, dia kata. Dan dia kata berdasarkan banyak hadis yang maksud Nabi kata suruh dia rajak tu bukan suruh dia balik rumah, tapi suruh dia ambil balik bini tu jadi bini dia. Itu maksud dia. Banyak hadis yang menceritakan tentang benda ni. Masalah dia kata rajak kepada isteri yang ditalak di dalam haid adakah wajib ataupun sunat. Baik, satu orang suami cerai bini dia sedangkan bini dia sedang datang haid. Kalau ikut hadis tadi, Nabi suruh Abdullah bin Umar rajak balik ke isteri dia. Baik, Nabi suruh tu suruh wajib ke sunat aja kan? Kalau dia dah cerai bini dia sedangkan bini dia tengah datang haid, dia tak mau rajak, macam mana cerita? Rajak balik kepada isteri itu wajib ataupun sunat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Dan telah ijma' mereka itu atas bahawasanya apabila mentalak seorang akan isterinya di dalam haid, disuruh akan dia rajak sebagaimana tersebut di dalam hadis. Dan bermula rajak itu sunat jua. Dia kata sunat rajak. Kalau dia tak mau rajak pun tak ada apa-apa. Dia berdosa dah. Memang dia dah berdosa dah. Dia cerai bini ketika bini datang haid tu dah berdosa dah. Kalau dia tak mau rajak pun tak ada tambah apa dah. Dia dah memang berdosa dah. Kalau dia rajak balik, dia buat satu benda sunat. Pasal apa? Nabi suruh. Dia buat balik benda yang Nabi suruh, jadi cantik balik dia ni. Begitu. Dan bukannya rajak itu wajib. Dan inilah mazhab kita Syafi'i. Dan dengan dialah berkata Al-Auza'i dan Abu Hanifah dan sekalian orang Kufah dan Ahmad dan fuqaha'ul muhaddisin dan lainnya. Dan kata Malik dan ashabnya iaitu wajib. Dan ada pendapat mengatakan wajib. Yang bawah tu dia bahaskan tentang cerita rajak, kita tak payah baca. Buka muka surat sebelah, muka surat 6. Baik, yang ni dia kata talak akan isteri dalam masa suci daripada haid. Tetapi yang dijimaknya apa hukumnya? Ni pula. Isteri dia datang haid tak ada apa-apa. Isteri dia suci daripada haid, dah bersih dah, mandi apa semua dah, dia jimak isteri dia. Lepas dia jimak isteri dia, dia cerai. Apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, haram menceraikan isteri di dalam suci daripada haid padahal dijimaknya di dalamnya. Tak boleh juga. Kalau dah bercadang nak cerai dia, lepas dia datang haid, bila datang haid ni makna sah dia tak mengandung. Lagi dia ada juga perbahasan cerita kata mengandung tapi mai haid. Ada juga. Sebab ada orang apa dia panggil? Mengandung luar rahim ke apa ke. Dia ada satu kes ni, doktor nanti tahu benda ni. Satu perempuan mengandung, tapi dia mengandung di luar rahim. Jadi dia datang haid juga. Padahal dia mengandung. Ada juga kes macam ni. Dan tak lagi dia dibincang. Kalau kes macam ni lagu mana pula? Begitu. Itu sebab kita kata agama ni dia relevan sampai bila-bila apa. Jangan ada orang piduk ingat kata ni tak relevan, tak sesuai, tak apa semua pasal apa ni la dunia la. No, agama ni relevan sampai kiamat. Bukan sampai tahun 2002. Sampai kiamat agama ni relevan. Dari mana-mana orang yang teringat dalam kepala dia kata agama ni tak sesuai lah ni, dia kena istighfar, minta ampun dekat Tuhan. Mustahil agama hak Tuhan buat tak sesuai untuk nak hidup sampai menjelang kiamat. Mustahil. Kalau sungguh tak relevan, sungguh Tuhan pun tak relevan. Mungkinkah Tuhan tak relevan?
Pasal apa? Pasal dia buat satu agama yang tak sesuai untuk orang yang hidup zaman moden. Makna dia pun tak relevan. Mustahil berlaku begitu. Jadi ceritanya apa? Kita kena baik sangka. Agama kita sampai kiamat sesuai. Maka dengan kerana tu kita kena ikut agama. Bukan agama ikut kita. Kalau agama ikut kita, rosak habis semua. Tapi kalau kita ikut agama, kita maju macam mana pun kita ikut agama, kita dipelihara Allah sampai menjelang kiamat. Ini benda yang manusia kena faham benda ni. Bila dia faham benda ni, dia tak akan memusuhi agama. Kerana agama nak bagi kesejahteraan pada hidup dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata talak isteri dalam masa suci daripada haid yang telah dijima, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, haram menceraikan isteri dalam suci daripada haid padahal sudah dijimanya. Kata ashab kita, haram jimaknya di dalamnya sehingga nyata bunting ataupun tidaknya. Supaya tiada jadi menyesal kemudian daripada mentalak apakala bunting. Maka apabila nyata bunting, maka masuklah ia di dalam pengetahuan yang yakin kemudian daripada itu. Maka kemudian daripada itu, ikut suka hatinya lah. Jikalau hendak ditalakkannya, boleh ataupun maka ikut suka hatilah. Jikalau hendak talakkan pun boleh talakkan kerana tiada jadi menyesal dengan sebab bunting tadi, ataupun tidak mau talak, maka semuanya tiada haram lagi. Itu dia. Dia kata lah ni, dia kata kalau nak cerai nak apa pun, pastikan dulu isteri itu dalam keadaan macam mana. Kalau isteri itu baru datang haid, maknanya dia tak mengandung. Habis dia datang haid, dia suci, masa tu cerai. Tapi kalau lepas dia datang haid, dia suci. Lepas dia suci, kita jimak dengan dia. Lepas kita jimak dengan dia, kita cerai. Lepas kita cerai, tengok-tengok dia mengandung. Menyesal pula dah, kita pergi cerai dia. Jadi Islam tak mau kita pergi buat satu benda yang kemudiannya boleh buat kita jadi menyesal. Suami isteri dah menikah berumah tangga sekian lama, sampai 10-15 tahun, Allah tak bagi rezeki anak dekat dia. Ada setengah pasangan, dia tak faham benda ni. Dia dua saling salah aku. Bukan setakat suami isteri salah aku. Ni, mentua-mentua dua-dua ni pun masuk campur juga. Mentua ni, mak mentua pada perempuan ni, mai kata depan menantu perempuan ni, dia kata keturunan aku, dia kata anak ramai-ramai. Dia kata tu menghiris perasaan perempuan ni. Perempuan ni pula jawab balik. Jadi mak mentua dengan dia pun dah jadi tak ada adab dah. Dia berkata balik kat mak mentua dia, dia kata adik-beradik saya pun anak ramai. Jadi tak elok. Dia tak terima hakikat ini rezeki daripada Allah. Allah kalau nak bagi, bila-bila masa dia boleh bagi. Allah kalau dia tak mau bagi lagi, mungkin ada satu masa yang sesuai dia akan bagi. Kita minta kepada Allah. Kita usaha, kita minta kepada Allah. Benda ni kadang-kadang jadi pasal. Naik sampai satu peringkat, suami kata dekat isteri dia, kata lah ni macam ni, aku pun umur makin lanjut dan sebagainya. Dia kata aku pun nak juga, aku ni teringin sangat nak anak seorang. Dia kata aku nak menikah seorang lagi. Isteri ni pula tak mengaji agama. Bila dengar-dengar macam tu, dia kata kat suami dia, dia kata abang, kalau abang nak menikah seorang lagi, cerai saya. Entah tak benda ni berlaku dalam masyarakat. Kalau abang nak menikah seorang lagi, cerai saya. Dia tak faham macam tu. Suami ni pun tekanan keluarga, sikit hak nu, sikit hak ni, sikit teringin tengok orang ada anak sikit dan sebagainya. Dia kata tak apa. Dah kalau yang tu yang amal, dia kata aku cerai. Dia pergi kata lagu tu. Sedangkan sebelum dia lafaz cerai tu, dia ada berlaku jimak dengan isteri dia. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala jimak dia yang sebelum cerai tu, Allah nak bagi rezeki masa tu. Dia dah cerai dah bini dia. Tengok-tengok isteri mengandung. Tengok-tengok isteri mengandung. Menyesal. Duk hantuk kepala pergi ke dinding gedung menyesal. Balik pergi jumpa. Duk telefon. Perempuan ni dah balik duk rumah mak dia. Dia duk pulun telefon. Sampai dia cabut wayar telefon tak mau cakap. Jadi rosak. Jadi rosak. Islam tak mau benda macam ni jadi. Islam tak mau. Islam kata jangan duk buat kalut. Benda macam ni. Ni kerja Tuhan. Tuhan nak bagi bila Tuhan, ni semua kerja Tuhan. Kita jangan pergi buat kalut benda macam ni. Kita tak akan boleh mengatasi kehendak Tuhan. Jadi bila buat kalut ni jadi macam ni.
Dia kata pasal apa? Kemudiannya dia kata jadi menyesal pula kawan yang pergi buat ni. Menyesal kemudian ni tidak berguna. Hati kau ni dah terluka dah remuk redam habis semua dah. Kita nak pergi pujuk dia balik pun dia tak mau dah apa semua. Kita pun lepas tu hidup pun orang kata tak keruan. Dia nak jadi macam kawan. Dia tak mau nak jadi manusia biasa dah. Dia jadi rasa bersalah. Tuan-tuan tahu yang kata undang-undang Allah ni, peraturan Allah ni, dia bersifat Rabbaniyah. Dia kata ni peraturan Tuhan punya ni dia bersifat Rabbaniyah. Maksudnya dia bersifat ketuhanan. Tak sama dengan undang-undang hak manusia buat. Tak sama. Undang-undang manusia buat, kalau kita langgang, kita tak rasa bersalah. Habis sangat kita takut polis tangkap. Yang tu aja. Kita tak rasa bersalah dalam hidup kita. Kita tak rasa kita dibayangi dosa. Tak rasa. Kita bawa kereta road tax mampus. Salah. Dari segi undang-undang dunianya salah. Bawa kereta, bawa motor, road tax tak ada. Lesen mati, tak pergi renew. Itu salah dari segi undang-undang dunia. Tapi kita bawa tu, kita tak rasa bersalah panjang. Kita keluar pusing-pusing balik tak ada apa habis. Tak ada ingat apa dah. Cuma masa duk bawa tadi ni, nampak roadblock lagu nak pusing lah. Takut sat saja. Kita balik di rumah tak ada kena apa, kita tak takut apa dah. Tapi undang-undang Tuhan, kalau kita langgang, kita balik ke rumah, kita nak tidur malam 10 tahun dah pun kita duk rasa takut lagi. Satu orang yang langgar undang-undang Tuhan, dia berzina. Misalnya, dia ni pernah berzina. Waktu umur 30 dulu ni, dia pernah berzina sekali. Lah ni umur dia dah 55, dia duk takut lagi. Ni yang kata undang-undang Tuhan, kalau kita langgar, kita sentiasa dibayangi rasa bersalah. Itu kekuatan undang-undang Tuhan. Dah lepas berapa tahun dah kita berzina umur 30, ni umur 55 dah. Dia duk takut lagi. Dah pergi Mekah buat haji, balik mai pergi umrah 3 kali dah, balik mai duk mai masjid semayang 5 waktu di masjid, duk saja lepas semayang duk i'tikaf dalam masjid, duk subhanallah kepala duk teringat tu hak umur 30 dulu duk teringat lagi. Dia duk rasa lagi tu, dosa tu duk ada dalam diri dia. Dia duk rasa tak selesai lagi. Dia bertaubat, menangis, air mata keluar, basah lecun sejadah pun dalam hati ni duk rasa lagi. Duk rasa lagi, Allah terima keadaan ni Allah. Dia jadi macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal yang kita langgar ni undang-undang Allah. Undang-undang Allah dia bersifat Rabbaniyah. Dia bersifat ketuhanan. Tuhan punya, dia hambat kita sampai habis umur kita akan takut. Oleh kerana itu, jangan langgar undang-undang Allah. Jangan langgar. Kalau tak mau hidup kita dibayangi dosa, jangan langgar perintah Tuhan. Langgar, kita sampai mati akan hidup dalam keadaan ingat dosa yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni yang dia nak bagi tahu dekat kita. Jadi Islam dia punya kaedah dia kata al-wiqayah khairun minal ilaj. Islam ni dia prevent benda tu daripada berlaku. Prevention is better than cure. Kita prevent, kita halang benda tu daripada jadi, lebih baik daripada kita biar bagi jadi, lepas tu duduk menyesal tak sudah. Islam punya kaedah macam tu. Awal-awal Islam abang dah. Kalau sekiranya orang ni berzina, sabit kesalahan, ada saksi, bukti apa semua cukup, kalau dia tak kahwin lagi sebat 100 rotan. Kalau dia dah kahwin, rejam dengan batu sampai mati. Undang-undang yang begitu punya tegas, yang begitu punya berat, dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dia nak tutup ni, dia nak prevent kes zina daripada jadi dalam masyarakat. Dengan kerana kita tak percaya hukuman Allah boleh prevent kes ni, hari ni hari-hari berlaku kes zina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah baik sangka dengan Tuhan. Minta tolong. Tolong baik sangka dengan Tuhan. Tuhan bagi kat kita benda ni untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapa-siapa, untuk kebaikan kita. Kalau sekiranya kita memilih untuk taat kepada Tuhan, sesungguhnya pemilihan yang kita buat itu adalah pemilihan yang terbaik yang pernah kita buat. Tapi kalau kita memilih untuk tak mau terima perintah Tuhan, kita buat satu keputusan yang silap dalam hidup kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Dia kata talakkan isteri haid dalam bunting apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, maka jikalau adalah isteri seorang itu haid dalam ia bunting, ni hak kita kata dah. Dia mengandung, dia pregnant tapi haid tu datang juga. Ini kesnya. Maka kaul yang sahih di sisi kita ialah yang dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahawasanya tiada haram atas suami mentalakkan dia, kerana haram memberi talak itu kepada orang yang haid. Sebab pun jadi haram itu kerana memanjangkan iddahnya, dan kerana di dalam haid itu tiada masuk kira iddah. Dan adapun orang yang bunting lagi haid itu, maka iddahnya ialah beranak. Dengan kerana itu tiada haram menceraikannya, kerana tiada memanjangkan masa iddah, sebab iddahnya sudah jadi panjang dengan sebab bunting itu. Itu dia. Bagi kes-kes yang terpencil macam ni, orang yang mengandung tapi haid masih duk mai sebab dia mengandung luar rahim. Bagi kes yang macam ni, kalau sekiranya dia mengandung haid dia duk mai, suami ceraikan dia ketika dia datang haid, tidak haram seperti mana menceraikan isteri yang tidak mengandung sedang datang haid. Pasal apa? Pasal dia ni punya kes iddah dia sudah berpindah kepada iddah beranak. Bila dia boleh kahwin pula dengan orang lain? Selepas selesai dia melahirkan anak dia, dia boleh kahwin dengan orang lain. Jadi soal kita cerai dia masa bila pun tak timbul. Kita memanjang iddah dia pun tak timbul. Sebab iddah dia memang panjang. Iddah dia sampai dia selesai beranak esok, barulah habis. Iddah dia baru dia boleh kahwin dengan orang lain. Maka hukum tidak sama dengan hukum menceraikan isteri yang datang haid sedangkan isteri itu tidak mengandung. Wallahualam. Lepas ni kita sambung. Talak isteri itu ada berapa macam hukumnya. Dia ada haram, dia ada makruh, dia ada wajib, dia ada sunat. Sunat cerai isteri pun ada. Tuan-tuan ingat balik saya sebut di Masjid Sungai Rambai, Nabi SAW biasa cerai isteri seorang. Nabi sendiri biasa cerai seorang isteri untuk dijadikan pengajaran kepada umat kemudian hari. Seorang isteri dia, Nabi balik ke rumah, Nabi ketuk pintu. Dia tanya siapa? Isteri Nabi tanya siapa? Nabi kata ana Muhammad. Nabi kata aku Muhammad. Dia jawab balik apa isteri ni? Dia jawab balik ana la a'rifu Muhammad. Aku tak kenal Muhammad mana. Dia pergi kata macam tu dekat Nabi. Ana la a'rifu Muhammadan. Saya tak kenal Muhammad. Muhammad mana? Dia kata. Walhal dia tahu yang balik itu suami dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar macam tu, hati Nabi tergores sekali. Nabi balik Nabi pipi daripada rumah dia tu pergi terus Nabi cerai. Dan dia ni sepakat ulama hadis mengatakan dia tersingkir daripada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap dia ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Kan? Jadi begitu sekali. Jadi kita kena ambil iktibar benda-benda macam ni, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada kita bila kita duk baca kita hadis Nabi ni. Wallahu a'lam. Lepas ni tuan-tuan, dia akan mai lagi jenis-jenis talak. Dia ada waktu haram, waktu makruh, waktu wajib, waktu sunat. Berlakunya perceraian. Kemudian cerita cerai talak 3. Sekali dia bagi 3 dekat isteri dia. Kemudian dia nanti main banyak lagi tajuk tentang khiyar. Kemudian dia akan main tajuk tentang nafkah. Bila dah berlaku perceraian, tanggungjawab nafkah kepada siapa dan macam mana cara agihan dia dan sebagainya. Semua benda ni ada diterangkan oleh agama kita. InsyaAllah kita pakat tengok benda ni dan kita akan faham macam mana cara nak lakukan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.